Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adham Izhan bin Syahidi. Saya akan memulakan penerangan berkaitan pada tajuk ataupun perkara di muka surat 110 hingga 111. Baiklah, poin yang pertama di sini kita katakan ala asli Abi Husain ala ta'thir al-qudrah al-hadisatu fi ihdasi lianna جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض. Kat sini dikatakan pegangan ataupun prinsip yang dipegang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan kemampuan makhluk itu tidak memberi bekas dan melahirkan bekas, kerana kemampuan itu sendiri adalah makhluk. Sedangkan semua makhluk mempunyai sifat dan materi ataupun ciri-ciri yang sama. Kemudian yang lagi, Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqillani memberi sedikit komentar ataupun tambahan kepada statement ini, yang mana Imam Qadi Abu Bakar mengatakan memang terdapat ada bukti ataupun petunjuk dalil yang mengatakan kemampuan ataupun kudrat kekuatan makhluk ini tidak membekasi dalam menciptakan sesuatu peristiwa ataupun perkara yang berlaku, bukan hanya terbatas pada sifat atau melahirkan peristiwa itu sendiri, tetapi juga pada di sudut yang lain, pada sudut pandang yang lain, seperti setiap benda menempati ruang dan menerima bentuk seperti warna. Pendapat yang seperti ini hanya diterima oleh orang yang mengakui adanya al-hal, itu hal, keadaan. Katanya Imam Qadi, di antara sifat peristiwa yang berasal dari kekuatan makhluk atau sebagai akibat kekuatan yang tidak langsung dari makhluk ini dinamakan kasbun ataupun kasab, dan seperti ini merupakan bekas kekuatan makhluk. Tambahannya lagi, kalau dikatakan ciri ini sesuai dengan pendapat kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bekas kemampuan ataupun kudrat ini yang merupakan kekuatan yang qadim melahirkan peristiwa ataupun beberapa peristiwa, kenapa tidak dikatakan bekas kudrat makhluk itulah yang melahirkan sesuatu peristiwa, atau peristiwa merupakan keadaan gerak khusus yang dapat dijangkau, yang dapat dicapai, yang diketahui melalui sifat khususnya seperti berdiri dan duduk. Kedua gerak ini, iaitu berdiri dan duduk, adalah sama sekali berbeza. Sekalipun berdiri termasuk juga gerak, namun tidak semua gerak itu adalah berdiri. Imam Al-Baqillani mengakui dan mengesahkan pegangannya bahawa kudrat makhluk berlaku pada satu sisi khusus, yakni dari posisi yang memberi kesan yang ada kaitannya dengan kudrat makhluk, dan dari sisi ini melahirkan dosa dan pahala. Imam Baqillani menyatakan kudrat makhluk ini berlaku pada satu sisi ataupun satu sudut yang khususlah, yang khas, dan akan membawa kepada fahaman yang sama ada fahaman itu memberikan kita kebaikan ataupun keburukan. Tetapi kalau dikatakan semua bekas adalah dari kudrat makhluk, tentu tidak ada kaitannya dengan dosa dan pahala, seperti yang diyakini yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah. Namun Mu'tazilah mengatakan perbuatan itu sendiri mengandungi baik dan buruk. Perbuatan ada baik dan buruk, dan dari sisi inilah yang ada kaitannya dengan dosa dan pahala. Baik dan buruk adalah satu sifat yang melekat, yang berdamping dengan setiap apa yang ada.
setiap apa perbuatan yang ada. Namun dari sisi keberadaan, kewujudannya, tidak ada baik dan buruk itu. Katanya lagi, apabila kami katakan bahawa kami meyakini kedua sifat ini, iaitu sifat di atas, ini kudrat, namun kedua sifat ini termasuk dalam hal, dan menurut kami al-hal ataupun keadaan hal termasuk objek kudrat makhluk. Siapa yang meyakini adanya hal, adanya kewujudan al-hal, akan kami tambahkan lagi keterangan. Dan yang dimaksudkan dengan al-hal ini, apakah contohnya dan bagaimananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Abdul Basir, nombor metrik 054571 dan akan membentangkan slide yang seterusnya. Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini menambah lagi argumentasi para pendahulunya. Kata beliau, pendapat yang menolak adanya kudrat dan istita'ah termasuk al-hal. Pendapat ini tidak dapat diterima akal. Alasannya, kalau diakui kudrat tidak ada bekasnya sama sekali, maka sama dengan menolak kudrat itu sendiri. Demikian juga pendapat yang mengakui adanya kudrat yang tidak membekasi. Sama saja dengan menolak adanya bekas kudrat dan menolak bekas kudrat yang umum termasuk al-hal, yakni tidak dapat dikatakan ada atau tidak ada. Kerana itu perbuatan makhluk disandarkan kepada makhluk bukan dari sisi menciptakan perbuatan. Kerana erti menciptakan adalah melahirkan sesuatu dari tidak menjadi ada. Pada satu saat manusia merasakan dirinya mampu, namun kemampuannya terbatas. Pendapat yang dikemukakan di atas tampaknya diambil dari pendapat yang berkembang di kalangan filosofi ketuhanan, iaitu ahli falsafah yang membincangkan bab-bab ketuhanan yang ditemui dalam huraian ilmu kalam. Bukan hanya penyandaran suatu sebab kepada asbab yang lain yang mempunyai kelebihan, dan yang seperti ini berlaku kepada semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Kerana itu, dapat kita katakan pendapat ini berdasarkan tabiat ataupun karakter sesuatu, adanya sesuatu benda kerana bekas benda yang lain. Satu keadaan memberi pengaruh kepada keadaan yang lain. Yang seperti ini tidak termasuk salah satu pendapat di kalangan umat Islam. Katanya, benda tidak mungkin melahirkan benda baru, dan demikian juga kekuatan yang ada di dalam benda itu, kerana setiap benda terdiri dari material dan sifat. Satu bekas tidak mungkin dibekasi oleh dua perkara, material dan sifat. Dan semuanya mempunyai sifat sama yang melekat padanya, iaitu fana. Kalau dapat membekasi, bererti ia membekasi dan fana, dan yang seperti ini adalah perkara yang mustahil. Kalau yang terdahulu mustahil dan yang berikutnya benar, ialah material dan kekuatan yang ada pada material itu tidak mungkin membekasi material sesuatu itu. Sesuatu yang cukup mengagumkan kalau memang benar pendapat yang dikemukakan di atas dari Imam Al-Haramain yang menyandarkan bekas ataupun ciptaan itu kepada sebab yang hakiki. Dikatakan demikian kalau dikembalikan kepada pendapat Abu Al-Hasan Ali ibn Al-Ismail Al-Ash'ari yang katanya, kalau pencipta yang hakiki adalah Allah yang tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan, maka lebih tepat dikatakan Allah bersifat maha kuasa dalam menciptakan. Katanya, inilah tafsiran asma Allah yang maha tinggi. Abu Ishaq Al-Isfaraini berkata, sifat Allah yang paling khusus adalah keadaannya berbeza dengan yang lain, iaitu makhluk ciptaan Allah. Manakala menurut pendapat Al-Ash'ari, setiap yang ada dapat dilihat dan menyebabkan dapat dilihat dari sisi keberadaannya. Firman Allah diterangkan bahawa setiap orang yang beriman dapat melihat zat Allah pada hari kiamat. Allah berfirman, mafhumnya, wajah-wajah yakni orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat. Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang senada dengan ayat di atas. Katanya tidaklah mungkin hubungan penglihatan hanya terbatas pada arah, tempat, bentuk yang mendapat pantulan cahaya atau melalui cara tertentu. Apabila terbatas demikian, itu adalah perkara yang mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhaib bin Saiful Rizal, bernombor matriks 054792. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan bagi muka surat 114 hingga 115. Okey. Walahu qawlani fi mahi ar-ru'yah.
yakni ia mempunyai dua pendapat tentang hakikat ru'yah, yakni hakikat penglihatan. Ihdahuma, yang pertama, penglihatan itu adalah pengetahuan khusus, yakni khusus melihat yang ada dan bukan kepada yang tidak ada. Yang kedua, penglihatan itu adalah penemuan dari belakang ilmu, ini bukan refleksi dari yang ditemui dan bukan pula pengaruh dari yang ditemui. Wahyu telah menetapkan bahawa pendengaran sama' dan penglihatan basar, yakni penglihatan dan pendengaran Allah, adalah dua sifat yang bersifat azali. Keduanya ini di luar jangkauan ilmu dan juga panca indera, dengan syarat apa yang didengar dan dilihat itu ada dalam wahyu. Juga ditetapkan bahawa Allah mempunyai dua tangan dan muka. Semua ini dibawakan dalam bentuk berita, yakni wahyu. Katanya, dalam wahyu disebutkan Allah Maha mendengar. Kerana itu wajib kita yakini sebagaimana yang diceritakan, yang disampaikan dan diberitakan oleh wahyu itu sendiri. Dan ia lebih cenderung kepada pemikiran ulama salaf, yang kita ketahui bahawa ulama salaf ini tidak mentakwilkan ayat tersebut. Namun di tempat lain, ulama khalaf juga berpendapat ianya boleh ditakwilkan. Wa madhhabihi fil wa'd wal wa'id wal asma' wal ahkam was sama' wal aql mukhalif li Mu'tazilah. Pendapat tentang wa'id, asma', hukum, yakni takdir, pendengaran dan juga akal ini jauh berbeza dengan pemikiran pendapat Mu'tazilah. Qala al-iman huwa at-tasdiq bil janan. Menurutnya iman ini hanya terdiri daripada tasdik hati, sedangkan tuturan lidah dan perbuatan tidak termasuk perbuatan iman, tetapi hanyalah cabangnya. Maka sesiapa yang meyakini keesaan Allah itu, mengakui para rasul dan membenarkan sepenuh hati terhadap apa yang dibawa oleh para rasul daripada Allah, maka imannya itu adalah sah. Dan jikalau individu tersebut meninggal dalam keadaan seperti itu, seperti maknanya mengakui segala yang diyakini keesaan Allah, mengakui para rasul, maka digolongkan orang itu sebagai orang yang mukmin dan selamat daripada berada kekal di dalam neraka. Ianya dapat dikatakan jikalau keluar daripada iman, sekiranya seseorang itu mengingkari daripada sebahagian yang disebutkan di atas. As-sahibul kabirah idza kharaj minal dunya min ghairi taubah. Orang yang mengerjakan dosa besar, yang meninggal tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan dirinya ini terserah kepada Allah. Apakah ia diampuni kerana rahmatnya atau memperoleh syafaat daripada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku ini atas orang yang melakukan dosa besar dan dari kalangan umatku, atau diseksa sesuai dengan dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam syurga kerana rahmatnya, dan ia tidak akan kekal di dalam neraka bersama orang yang kafir. Kerana di dalam hadis diterangkan, dikeluarkan dari neraka orang yang masih ada imannya walaupun sebesar biji sawi. Allahul Malik fil khalqihi yaf'alu ma yasha. Allah adalah raja segala makhluk dan berbuat sekehendaknya, semampunya, semahunya, meletakkan apa yang diinginkannya. Dan jikalau seluruh makhluk itu masuk ke dalam syurga sekalipun, tidaklah menambahkan kebesaran Allah. Dan jikalau seluruh umat manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, bukan kerana Allah itu bersikap zalim. Kerana yang dinamakan zalim itu ialah mempergunakan sesuatu yang bukan menjadi haknya, atau meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sedangkan raja yang sangat berkuasa tidak mungkin tergambar pada dirinya kezaliman, dan tidak mungkin lahir pada dirinya perilaku yang jahat. Qala wal wajibat kulluha sam'iyyah. Katanya, semua kewajipan agama ditetapkan melalui wahyu dan bukan melalui akal. Akal manusia ini tidak dapat menetapkan mana yang baik dan buruk.
Wajib mengenal Allah itu ditetapkan melalui akal hanya sebagai alat untuk mengenal, sedangkan yang mewajibkan mengenal Allah itu ditetapkan melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Surah Al-Isra. Wa aslu taklif lam yakun wajiban 'ala Allah izlam yarja' ilaihi naf'a. Semua kewajipan yang dibebankan agama ini kepada manusia, bukan manfaat kewajipan itu kembali kepada Allah. Dengan demikian juga semua yang merosak tidak mengurangi kebesaran Allah, kerana Allah itu maha kuasa untuk memberikan pahala dan juga menimpakan dosa. Dan Allah ini berkuasa memberikan kelebihan kepada seseorang kerana kemurahannya itu. Pahala, nikmat dan belas kasihan, semuanya ini merupakan kurnia. Azab dan seksa, semuanya adalah keadilan. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya, dalam surah Al-Anbiya. Yang terakhir sekali, pengutusan para rasul termasuk urusan yang boleh diperbuat dan tidak diperbuat, bukan wajib dan bukan pula mustahil bagi Allah. Namun sesudah dibangkitkan, mereka dikuatkan dengan mukjizat dan dipelihara dari yang membinasakan. Kerana itu para rasul selalu akan memperbuat sesuatu itu sesuai dengan isi wahyu yang telah disampaikan kepada mereka dan sebagai kebenaran mereka. Dijauhkan dari penyakit yang menurunkan martabat mereka sebagai rasul, dan semua kewajipan yang dibebankan kepada umat tidak ada yang berlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Kamal bin Wan Abdul Rashid, nombor matrik 056991, dan akan teruskan pada bahagian terjemahan dari muka surat 116 hingga 117. Baik, yang pertama, terjemahannya, mukjizat adalah perbuatan yang menyalahi kebiasaan yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin ditandingi lawan. Mukjizat ini menempati ucapan yang menjadi bukti kebenarannya. Mukjizat terbagi menjadi dua macam. Pertama, yang menyalahi kebiasaan, dan yang kedua, pengakuan terhadap perbuatan yang menyalahi kebiasaan. Karamat diberikan kepada para wali, dan karamat juga merupakan pengakuan terhadap para nabi dan memperkuat mukjizat. Slide seterusnya. Ini Arab daripada muka surat 116, dan terjemahannya pula ialah iman dan taat dengan taufik Allah, kekafiran dan kemaksiatan, penghinaan Allah terhadap diri manusia. Taufik menurutnya adalah kekuatan yang diciptakan Allah untuk perbuatan taat, dan kehinaan dalam kekuatan yang diciptakan Allah untuk berbuat maksiat. Menurut sebahagian muridnya, kemudahan berbuat kebajikan dinamakan tauhid, dan lawannya ihanah, iaitu kehinaan. Wahyu memberitakan perkara-perkara yang gaib seperti adanya kalam, luh mahfuz, arash, kursi, syurga dan neraka. Wajib diyakini sesuai dengan harfiah ayat dan diimani seperti yang tercantum dalam wahyu itu, kerana yang seperti itu tidaklah mustahil adanya. Demikian juga berita tentang perkara yang akan datang pada hari akhirat, seperti adanya pertanyaan di dalam kubur, pahala dan siksa kubur, mizan, hisab dan syirat. Manusia akan terbagi menjadi dua golongan, satu golongan di dalam syurga dan satu golongan di dalam neraka. Semua itu wajib diyakini terjadinya dan diyakini seperti yang tercantum dalam ayat, kerana yang seperti itu tidak mustahil terjadi. Slide seterusnya. Al-Quran menurutnya merupakan mukjizat dari sisi bahasa, komposisi dan retoriknya, kerana sefasih-fasih bangsa Arab, baik yang berjuang bersama Rasulullah SAW maupun lawan, semuanya mengaku keindahan bahasa Al-Quran. Dan di antara muridnya berpendapat mukjizat Al-Quran dari sisi ketidakmampuan manusia menandinginya dari sisi lain, kerana Al-Quran membawa berita-berita yang akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Firdaus Muhammad Syafiq Al-Azizuddin, nombor matrik 054776. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan iaitu Al-Syairah. Wa qala imaman tabisa bil intifa wa itiyara dunan nas wa tabi wa tayi izza kana summan nas lamma hanif wa du tatawafu ala nakilah. Wattaku fi syakira bani sa'ida ala Abi Bakri radhiyallahu anhu.
ثم انتفقوا بعد تأيي أبي بكر على عمر رضي الله عنه واتقوا بعد الشريعة على عثمان رضي الله عنه واتقوا بعده على علي رضي الله عنه وهم متغابن في فضل تربهم في إمامة. Menurutnya, imamah berkepimpinan umat dianggap sah apabila melalui pilihan dan kesepakatan umat, bukan melalui nas atau pertunjukan. Kalau dikatakan melalui nas, tentu saja orang yang sudah mengetahuinya, kerana kebiasaannya orang yang sudah tahu menyampaikan kepada orang yang belum tahu. Kerana itu para sahabat yang menghadiri sidang Safiqah Bani Sa'adah sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian mereka bersepakat untuk menerima pencalonan Abu Bakar terhadap Umar Ibn Khattab sebagai penggantinya. Kemudian setelah bermusyawarah, mereka menerima Uthman Ibn Affan menjadi khalifah ketiga dan menerima Ali Ibn Abi Talib sebagai khalifah keempat. Berdasarkan urutan di atas menunjukkan kelebihan seorang khalifah, dengan yang lainnya juga menunjukkan urutan khalifah. وقال لا نكو في عائشة وطلحة والزبير إلا أنه وجعوا على قطعة وطلحة والزبير من إشارة والمباشر بالجنة ولا نقول في الحق معاوية وأمر بن عاص إلا أنهم على إيمان حق فقاتلهم على مقاتلهم أهل المري وأما أهل النار فهم شائر ممارق عن دين بخبر النبي ولقد كان على رضي الله عنه على حق في جميع الأحوال يدرو حق معه hasur dar. Katanya, kami tidak mengatakan apa-apa tentang Aisyah, Talha dan Zubair kerana mereka menyadari kekeliruan dan mengakui Ali ibn Abi Talib sebagai khalifah. Talha dan Zubair termasuk sahabat yang ke-10 yang dijadikan Rasulullah sebagai penghuni syurga. Kami juga tidak mengatakan apa-apa tentang Muawiyah, Amr ibn Aj, namun kedua-dua orang ini membuat tak ada pemerintahan yang sah. Kerana itulah Ali ibn Abi Talib memerangi mereka sebagai pemberontak. Tetapi mengenai mereka yang berkumpul di Nahra, termasuk orang yang keluar dari Islam seperti yang diterangkan dalam hadis. Dan Ali bin Abi Talib berada di pihak yang benar dan dia selalu membela kebenaran. Lam ansalab min ashabi hadis lamma ra'au ta'u muta'azilah في عالم في العلم كلام ومخالفه السنة التي عداه من أمام الراشدين ونصرهم جميعا من أمر بني أمية على قوله بقدر وجمع من كلاب بني عباس على قوله ببعض صفة وقول القرآن. فأما أحمد بن حنبل وداود بن علي والصفهان وجميعا هم السلف فجروا على منهج السلف مقادمين عليه من أصحاب الحديث مثل مالك الناس وقاتلوا بن سليمان وسلكوا طريق إسلام فقالوا نؤمن بما ورد به كتاب وسنة ولا تنتقدوا للتأويل بعد أن نعلم قطعا أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوق وكانوا يترازون عن تشبه إلا غانيا أن قالوا من هراك يداه عند القرآن قوله تعالى خلقت بيدي أو إشارة بأصبع عند رتع قلب مؤمن بين أصبعين من أصابه الرحمن وجوى قطعي وجيب قطعي يداه وقاله أصابعه. Para ulama hadis dari kelompok Salaf melihat bahawa kelompok Mu'tazilah sangat jauh
terlibat dalam mempelajari filsafat ketuhanan ataupun ilmu kalam, sehingga lahir pendapat-pendapat yang baru yang menyalahi sunnah-sunnah khalifah pilihan. Pendapat Mu'tazilah tentang masalah qadar mendapat sokongan kuat dari pelbagai khalifah Bani Umayyah dan juga didukung oleh sebahagian Bani Abbasiyah yang mengatakan bahawa tidak mempunyai sifat dan Al-Quran sebagai makhluk. Ahmad Ibn Hanbal dan Daud Ibn Ali Al-Isfahani dan kelompok ulama salah yang mengikuti jejak-jejak Imam Ahlul Hadis dan ulama salah terdahulu seperti Imam Malik Ibn Abbas dan Muqaddil Ibn Sulaiman yang mengikuti cara-cara yang lebih selamat. Mereka berkata, kami mengimani apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mutasyabihat. Namun kami tidak mentakwilkan kerana kami berkeyakinan bahawa Allah tidak sama dengan makhluk. Mereka menjauhkan diri dari menyamakan Allah dengan sesuatu. Menurut mereka, sesiapa yang bertanya siapa yang menggerakkan bibir pada saat membaca ayat, telah kuciptakan kedua tanganku. Surah Al-Sad ayat 75. Atau mengisyaratkan kedua-dua jari ketika membaca hadis. Hati orang mukmin berada di antara dua jari tangan Rahman Allah. Maka wajiblah bibirnya digunting, tangannya dipotong dan jarinya dicabut. Lalu innama nuqilu fi tafsir al-ayah wa ta'wili li-amran ahdihima al-mana'u al-ma'u fi tanzilu fi qawluhu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين في قلوبهم زرع فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Wasani an ta'wili amra mantub bil ittifaq wa qawluhu fi sifat bari bin zon ghairan juz'i. Fara bima awil al-ayat ala ghair muradabai ta'ala fawaqa'ana fi zairu bal naqulu kama qala rasaqu fil ilmu. كل من عند ربنا آمنا بظاهره فهذا هو طريق السلامة وليس هو من تشبيه في شيء. Mereka berkata, kami tidak menakwilkan dan menafsirkan ayat-ayat dan hadis yang seperti itu kerana dua perkara, iaitu yang pertama kerana Al-Quran sendirinya melarang dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari takwil-takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmu berkata, kami beriman kepada ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 7. Kedua, telah disepakati oleh ulama takwil termasuk sedangkan memperkirakan sifat-sifat Allah dan tidak diperbolehkan kerana mungkin terjadi kita menakwilkan sebuah ayat yang bukan dimaksudkan Allah, sehingga kita terjerumus ke dalam kesesatan. Bahkan kami katakan seperti yang dikatakan orang yang mendalami ilmunya, semua itu dari sisi Tuhan kami. Cara seperti inilah yang lebih aman dan yang seperti inilah tidak termasuk dalam tashbih ataupun menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Ghaira an jama'a min syi'ah ar-raliyah wa jama'a min ashabi hadisah husyura sawira bitashbih mislu al-hishamiyah min syi'ah wa mislu mudarah wa kahsan wa ahmad Hajami wa ghairuhu min husyuiyah. Qalu mab'udu ala sawiyah zat irada'ah wa ab'u imma ruhaniyah wa imma jisimniyah yajuz alaihi intiqa wal nuzul wa su'udu wal istaqa wal
التماكين. وأما مشبهات حصوية فقال الشعير عن محمد بن عيسى أنه حكم عن مضار، وكساء وأحمد هجمي أنه أجاز على ربهم الملامسة والمصافحات، وأن المسلمين المقاسين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الياده ولا اجتهاد إلا هد إخلاص والاجتهاد المحاضر. Namun sekelompok Syiah yang ekstrem dan kelompok ahli hadis dari kalangan Al-Qawshawiyah yang mengenal aliran Tashbih seperti kelompok Al-Syamiyah dari kelompok Syiah yang di antaranya Mudakah Ahmad Al-Hujaimi. Mereka berkata, Tuhan kami mempunyai bentuk serta anggota tubuh-tubuh dan bahagian-bahagian tubuh lainnya, baik yang berupa rohani maupun jasmani. Tuhan dapat naik turun, Tuhan juga dapat bergerak dalam diam. Kelompok Tashbih Al-Qawshawiyah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Ash'ari dari Muhammad Ibn Isa yang meriwayatkan daripada Mudakah Ahmad dan Ahmad Al-Hujaini mengatakan bahawa Tuhan dapat disentuh dan dapat berjabat tangan dengannya. Orang-orang yang imannya tinggi dapat memeluk Tuhan di dunia dan di akhirat selama ia mampu membersihkan rohani melalui latihan rohani, wiyadah dan perjuangan spiritual mujahadah. Sekian, terima kasih.